Antara fokus utama yang kami beritakan kepada anda beberapa hari ini pastinya bajet 2021 yang akan dibentangkan pada 6 November 2020 pada hari Jumaat ini insya-Allah, dan hari ini bermulanya sidang parlimen mesyuarat ketiga, penggal ketiga untuk parlimen ke-14 2020. Banyak sebenarnya topik dan juga isu yang akan diangkat dalam sidang parlimen kali ini. Ya, walaupun dalam kesibukan bersidang, namun SOP perlu dipatuhi walau di mana sahaja kita berada sebenarnya. Jadi penjarakan fizikal itu perlu dijaga, sekurang-kurangnya 1 meter, memakai pelitup separuh muka dan sentiasa mencuci tangan anda ataupun menggunakan membasmi kuman. Dan tadi juga kita bawakan kepada anda lebih kurang dalam 20 ke 25 minit perbincangan mengenai apakah yang sebenarnya terjadi mengenai pandemik COVID-19 di Malaysia dan juga apakah status Kementerian Kesihatan Malaysia dalam menguruskan pandemik COVID-19 di Malaysia, dan kita masih lagi berkapasiti untuk mengurus situasi sekarang dan juga situasi jangkaan. Bukan yang tahniah diucapkan kepada petugas barisan hadapan terutamanya Kementerian Kesihatan Malaysia. Betul. Untuk kali ini apa Syafiqah? Jika tadi saya berbicara mengenai belanjawan 2021 dari sudut pandang wanita dan juga kanak-kanak, sekarang ni kita ingin beralih sedikit fokusnya kepada bajet 2021 dan cabaran dalam COVID-19 ini. Hari ini kita akan bersama dengan Profesor Dr. Mustafa Ahmad Hanifah, Profesor Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. InsyaAllah, Datuk, kita akan bersama dalam setengah jam pada kali ini untuk membincangkan bayangan bajet 2021 khususnya dalam kita mendepani cabaran pandemik COVID-19. Yang pertama, apabila kita melihat bajet 2021 dalam keadaan sekarang, rakyat begitu gelisah. Mungkin dari segi suhu politiknya begitu mendidih, dari segi tekanan pekerjaan, tekanan ekonomi. Semalam juga telah diberitakan 2,200 pekerja Malindo Air telah pun diberhentikan kerja kerana krisis yang berlaku sekarang. Jadi apa yang rakyat mahukan adalah ketenangan, kesenangan apabila mendengar bajet 2021 nanti. Pandangan Datuk macam mana? Terima kasih. Memang diakui bahawa bajet 2021 kali ini memang mencabar. Amat mencabarlah kalau berbanding dengan bajet-bajet yang telah pun diadakan selama ini. Satu, ekonomi telah merosot. Akibatnya, satunya sebabnya oleh COVID-19 yang kita kata sekarang ini. Tetapi sebelum ni, kalau kita tengok kitaran tu pun, dan memang dah ada kitaran dia. 7 tahun dan sebagainya, dan 80-an, 90-an, sehinggalah tahun 2008 dan 2009, di mana kita ada krisis kewangan global antara bangsa dan sebagainya. Tetapi Alhamdulillah, selepas tu kita naik semula. Ekonomi naik semula. Dan tetapi kali ini mungkin disebabkan COVID, mana impak tu terlalu terkesan dah. Okay? Khususnya kepada industri dan juga pekerjaan, sektor pekerjaan. Rakyat sememangnya perlu bertenang, tetapi situlah maknanya peranan kerajaan menggunakan dasar fiskal ataupun dasar belanjawan ni, bajet ni untuk memulihkan ekonomi pada tahun depan. Tetapi kali ini yang uniknya ialah bukan saja COVID, tapi kalau kita tengok ekonomi pada tahun 2018-19 dah mula menurun. Kan? Ini disebabkan oleh perdagangan antarabangsa. Kan? Khususnya perang perdagangan antara US dengan China. Jadi bila rakyat boleh faham apakah sebabnya pekerjaan itu mereka dah hilang pekerjaan dan sebagainya, dijangkakan mungkin dalam hujung tahun ni akan hilang dalam 1 juta pekerjaan. Kan itu memang impak besar, kan? Terlalu besar. Dan kita harap bajet 2021 akan memberi ruang, kan, atau mengambil kira aspek pekerjaan, aspek juga sosial dan juga aspek industri dan sebagainya, itulah perniagaan khususnya. Yang ni kalau kita tengok bila kita ada PKP, sekarang PKPB pula, kan, bersyarat bahawa peniaga kecil pun tak ada peluang. Kan, pasar malam dan sebagainya. Jika dia hilang pekerjaan di satu tempat, mungkin kalau ada alternatifnya, maknanya mungkin di situlah dia boleh dapatkan pendapatan untuk
kan, untuk keluarga dan sebagainya. Ini isu besarlah. Tambah lagi pula kita boleh faham kerisauan rakyat sebab anak tak boleh sekolah. Ya. Bila anak dah tak boleh sekolah, mereka kena dalam talian. Tetapi adakah semua ni mampu, kan, dalam talian ini? Jadi insya-Allah bagi saya bajet kali ini bukanlah akan mengecut tapi mengembang. Kan, maknanya dia akan jadi besar lagi, kan, untuk mengatasi masalah COVID, masalah ekonomi, kan, dan juga kesihatan lah. Kan, khususnya kesihatan. Saya nampak kesihatan ni isu besar sekarang ni. Untuk Seperti mana yang Prof katakan tadi, bila kita bercakap mengenai perniagaan, pastinya kita tidak boleh lari daripada dalam talian sekarang ini. Bila kita bercakap mengenai belanjawan 2021, bagaimana sebenarnya pengharapan kita dalam peningkatan bajet itu dalam ekonomi digital itu sendiri, Prof? Ya, kalau kita nampak di sini kan, Malaysia sekarang ni banyak menggunakan ataupun peniaga-peniaga lah, kan, ataupun pembelinya juga, pengguna juga banyak gunakan dalam talian. Ini satu perkembangan yang baik, kan. Kita nampaklah ini adalah perkembangan yang baik untuk ekonomi dan juga khusus untuk perniagaan. Tetapi dalam apa-apa situasi ini, kan, ini bagi saya lah, saya nampak begini, bila kita ada krisis, kan, sesuatu krisis, dan krisis ni bukan berlaku sekarang saja, banyak dah krisis kita lalui. Bila berlaku sesuatu krisis, maka kita nampak adanya inovasi, kan, adanya sesuatu yang baru, penemuannya, kan. So sekarang ni alhamdulillah banyak ni gunakan digital. Kan. Kalau kita tengok angka-angka untuk ekonomi digital, ia memang naik Mendadak. Ya, mendadak sebenarnya, kan. Kalau kita tengok sekarang ni dalam 2018, kan, angka ni ialah dalam 267.7 bilion. Okey. Tetapi selepas tu dia naik selalu. 270 bilion dan sebagainya. Dan dijangkakan pada tahun ni akibat COVID, di mana mereka tak boleh lebih shopping dan di mana-mana dan sebagainya, ada hikmah dia, dan 2020 dijangkakan dalam 300 bilion, kan, perniagaan dalam talian. Betul. Kan. Tetapi di sini juga bajet perlu mengambil kira perniagaan dalam talian. Maknanya kemudahan internet, kemudahan dia ada tak di semua seluruh Malaysia, kan? Khususnya di Sabah Sarawak, kan? Di Semenanjung, luar bandar. Biasanya kita ni orang bandar, kan? Tetapi yang luar bandar ni bagaimana? Betul. Kan? Dan dalam talian ini juga adalah pendidikan, kan? Jadi saya harap dalam bajet 2021 kerajaan akan lihat semula peruntukan khusus untuk bidang inilah, kan, untuk menyediakan internet, kemudahan internet dan sebagainya, dan boleh dikembangkan ekonomi ini. Sebab kita nampak dia akan naik, dia tak turun, kan. Selepas ni kita panggil digital, sebab dulu kita ada analog, kita sekarang digital. Wallahu alam, kan, apa yang akan berlaku dalam yang seterusnya. Betul. Kan, kita kata dalam revolusi digital, tapi adakah revolusi digital ni dalam IR 4.0? Tapi mungkin IR 5.0 tu lebih cepat. Kan, biasanya kita bila ada krisis, barulah kita akan berinovasi lebih insya-Allah. Ya. Dan saya yakin bahawa bajet yang akan disuntik melalui ekonomi digital itu akan mempercepatkan perkembangan ekonomi digital di Malaysia. Pun begitu, kita tidak boleh lari daripada apa yang berlaku terhadap sektor lain. Contohnya penerbangan yang terkesan teruk, pelancongan terkesan teruk. Saya kira grafnya seperti huruf V. Jadi persoalannya sekarang, bagaimana untuk kita melandaikan graf tersebut supaya semua industri ini berkembang secara, orang kata, secara puratanya dalam satu garisan yang tidak banyak beza dia, terutamanya industri-industri yang terkesan secara teruk seperti saya katakan, pelancongan, penerbangan, terutamanya golongan yang telah pun dibuang kerja dalam soal ini. Ya, memang kita nampak bila ada, kita pernah melalui juga krisis kesihatan, umpamanya SARS, kan, tapi sekejap, kan. Jadi walaupun masa tu orang takut juga nak naik kapal terbang, tetapi lepas tu dah okey balik. Lepas tu kita ada Ebola, kan? Kita ada Nipah,
kan, virus Nipah dan sebagainya. Tetapi tempohnya tidak lama, kan. So impaknya pun tidaklah lama seperti mana apa yang berlaku sekarang. Ini telah pun bermula pada awal tahun, kan, dan kita tak tahu di mana dia akan berakhir. Sehinggalah kita berdoa, sehinggalah maknanya ada vaksin ataupun ubat untuk untuk COVID ni. Bila ada vaksin, kan, ini juga akan saya rasa akan diberi keutamaan dalam bajet. Kerajaan akan memberi keutamaan sektor kesihatan dan perubatan. Dan perubatan sini adalah untuk vaksin. Kan? Mungkin kita perlukan R&D kan, dalam vaksin dan sebagainya. Kan? Dan bila kita nampak, kita tengok memang statistik menunjukkan bahawa penerbangan, pelancongan, penerbangan, tadi pun ada bincang pasal hotel, kan, terkesan sangat, kan, khususnya di Sabah, kan, dan juga di Malaysia, Semenanjung dan sebagainya. Tapi bagaimana kita nak mengatasinya, kan? Mungkin hari itu bila dah habis PKP, kan, ada kelonggaran sikit, kita nampak pelancongan domestik tu dah naik, kan, hotel pun orang dah mula dan sebagainya. Jadi untuk yang itu rakyat kena bersama-sama dengan kerajaan, kan, bersama-sama dengan kerajaan supaya mematuhi SOP macam kata tadi, kan. Kita perlu mematuhi SOP untuk dia kurangkan angka dia tu. Sekarang ni angka dia terlalu tinggi, kan. Pada puratanya dalam 1000 kes setiap hari. Ini adalah terlalu tinggilah, kan. Kalau kita boleh kurangkan dia, mungkin kita akan balik pada pelancongan domestik dulu, kan. Dan selepas tu insya-Allah. Tapi negara yang sekarang pun menghadapi masalah macam Eropah, di UK, dah pun tutup macam PKP dululah bulan 3 itu. Habis, kan. Sebagaimana ekonomi dah berjalan, kan. Tak akan masalah tu mesti ada. Jadi untuk yang tu kerjasama itulah yang penting, kan. Tapi bila kita nampak masalah pelancongan, masalah penerbangan dan sebagainya, di mana memang sektor tu telah menghadapi masalah besar, kan, masalah besar. Apakah alternatifnya, kan? Jadi saya nampak macam penerbangan. Saya tengok di Australia ataupun di Singapura jugalah. Kapal terbang tak boleh nak terbang, kan. Tetapi kapal terbang tu digunakan, pramugara dengan pramugari itu digunakan untuk sediakan dinner, makan malam dan sebagainya, untuk majlis. Sekarang kan majlis kan susah juga. Jadi mungkin kita kena cari, atau inilah idea-idea inovatif ni kena ada, kan, inovatif, kreatif, kan. Bila kita menghadapi sesuatu cabaran dan krisis, InsyaAllah kalau ada inovasi dalam tu, dan kita ni banyak juga. Ada juga kapal terbang boleh lalu ke pergi dan balik patah semula ke KLIA. Kan? Contohnya pergi ke Langkawi, Sabah, mungkin tak boleh turun. Tapi boleh tak dia pusing kan? Nah, macam ada tu. Makan angin kat situ. Jadi inilah kena ada alternatifnya. Kan? Kalau tak, dia sememangnya kita akan kata macam digital, kan? Ada alternatifnya. Kan? Tapi kadang-kadang hikmah ialah sewaktu ada krisis, barulah kita nampak ada idea-idea baru, kan, ataupun business model, model perniagaan yang baru dalam norma baru, kan. Dia tak boleh nak gunakan business model yang lama, kan, business model yang baru, kan. Sebab ramai yang tak boleh nak pergi mana. Kalau tak, waktu-waktu ni ramai yang nak pergi dah melancong, kan, ke Eropah dan sebagainya. Tapi Eropah pun masih menghadapi COVID ni lah, kan. Kata kunci dia, kita kena adaptasi itu perlu ada pada waktu-waktu sekarang ni. Kita sentuh sedikit mengenai perbincangan seperti tadi mengenai wanita dan juga kanak-kanak ini. Okey, kalau kita boleh lihat di sini, kadar pengangguran di kalangan wanita adalah 5.5% lebih tinggi berbanding kadar pengangguran lelaki yang mencatat 4.7% di waktu COVID-19 ini. Bagaimana dari sudut bacaan ekonominya dan bagaimana ia boleh mempengaruhi belanjawan 2021? Ya, ini memanglah sedih, kan. Sebab bila kita tengok pengangguran di kalangan wanita itu lebih tinggi, kan, berbanding dengan lelaki. Mungkin sebab lelaki mungkin boleh dapat pekerjaan lain, kan. Contohnya macam ekonomi gig ni yang dia boleh hantar barang, courier, kan. Saya dipahamkan kadang-kadang yang hantar barang apa semua tu pun
tinggi juga gaji dia. Waktu-waktu ni. Betul, campur komisen lagi. Ya, komisen dan sebagainya. Kemana dia maulah bekerja. Dan saya juga dipahamkan ada juga wanita dah mula masuk bidang ni. Kan? Maknanya wanita tu bolehlah, insya-Allah kan. Bertekad. Tapi berniaga ataupun alternatif berniaga, bagaimana bila ada anak dia dan sebagainya. Kan? Siapa kena jaga apa semua tu kan. So mungkin kita perlu ada dalam bajet ni kemudahan kan ataupun pusat kan untuk wanita yang bekerja mencari alternatif dan sebagainya lah. Mungkin juga kita boleh tengok dari segi komuniti. Kan ini jarang kita ni lah kan. Walaupun masjid dah tutup ataupun surau di tempat-tempat tertentu seperti Selangor, wilayah kan. Tapi taklah semua negeri. Betul. Kan? So mungkin komuniti boleh main peranan. Sekarang kita nampak komuniti ni kebelakangan sikit. Kan? Dan untuk yang tak ada pekerjaan ataupun yang hutang ni yang tak boleh nak bayar dan sebagainya, sistem zakat tu ada. Kan? Zakat memang berperuntukan bahawa golongan yang berhutang ni perlu dibantu. Kan? So boleh tak zakat kan membantu rakyat begini, baik golongan wanita ataupun yang hilang pekerjaan. Kan? Tambah lagi dengan anak-anak tu. Kan? Kanak-kanak bagaimana pula kesihatan dia. Kan? Yang biasa ni kita dengar kan yang bandar. Kan? Masalah anak-anak di bandar, tempat dah tak ada, duduk ke flat. Kan? Bagaimana pula penjagaan mereka dan sebagainya. So ini memang tanggungjawab ibu bapa. Tapi kalaulah bapa ni pergi mencari pekerjaan, alhamdulillah, ibu ni pula kan kalau di ibu ni kalau dah anak pun dah ramai kan itu menjadi isu sosial kan. Jadi dalam bajet kali ini kita naklah maknanya kerajaan mempertimbangkan kan aspek sosial begini kan sosial dan juga dia akan meningkatkan supaya komuniti itu juga memain peranan. Kan komuniti termasuk jugalah untuk kita orang Islam bahawa masjid dan surau. Jadi antara 3 perkara utama yang menjadi fokus dengan bajet 2021 ini, pertama melindungi pekerjaan, yang kedua mewujudkan pekerjaan yang baharu, dan yang ketiga menyediakan program kemahiran. Saya rasa ketiga-tiga perkara ini memerlukan satu suntikan bajet yang cukup besar apabila banyak yang sudah pun hilang pekerjaan dan sebagainya. Cuma apabila juga kita imbas tentang suntikan dana kerajaan, program tentang program pakej rangsangan ekonomi baru-baru ini bernilai 305 bilion ringgit, dan jangkaan bajet 2021 lagi besar daripada itu, dan dilihat perkembangan dan juga nilai itu lebih besar berbanding dengan apa yang telah pun dibentangkan pada tahun 2019 maupun 2018 dari segi nilai bajet tersebut. Persoalannya, pendapatan kerajaan ataupun pendapatan negara mampu ataupun tidak untuk menanggung perbelanjaan yang sebegitu besar pada ketika ini. Okey, baik. So memangnya keadaan memaksa. Sekarang ni ekonomi dah turun, okay, merundum. COVID yang kita tak jangka. Terus yang satu lagi perang perdagangan antara Amerika dengan ni kan. Dan satu dunia dah tengok esok kan apakah pilihan raya Amerika tu memberi kesan ke atas perdagangan dunia ni lah kan. Betul. Ini perang yang telah berlaku sejak 2018. Kita dah nampak penurunan dia lah kan. Okey. Dan kalau kita tengok dari segi hutang negara lah kan, hutang negara. Kita nisbah hutang negara dengan KDNK. Kan? Yang paling tinggi adalah sewaktu krisis 90-85 dan 90-84 dan 55 tu lah. 80.7% ceiling tu. Kan? Dan naik sampai situlah kan. Dan selepas tu diturun. Kan? Krisis yang berlaku pada 97, 98, ceilingnya ialah 32%. Kan? Sehinggalah lepas tu 52. Dan ceiling yang diaturkan ataupun disetujui dalam parlimen ialah 55%. Kan? Tetapi tahun lepas dia hanya capai 52%. Tak pun sampai 55%. Maknanya di sini perlu ada disiplin kewangan kan oleh kerajaan kan, kurangkan perbelanjaan yang tak perlu kan, yang mana yang perlu kan,
mungkin dalam konteks sekarang ni pembinaan, kan, sama ada kereta api, kan, MRT, kan, ini memberi impak yang jangka masa yang panjang, bukan jangka masa yang pendek, kan. Tapi angka ni, walaupun sekarang ni menteri dah kata 60% tahun ni, tapi saya tak nampaklah dia akan capai 60% hutang tu. So waktu ni kita perlu berhutang. Tapi bila kita berhutang tanpa sebab, dan kita akan menghadapi masalah dengan agensi-agensi penarafan seperti Standard & Poor's, Moody's, Fitch, kan, rating sebagainya. Ini masalah, kan. Tapi kalau kita boleh ada sumbernya, kan, dan bila negara berhutang sekarang, memang perlu berhutang, tapi yang bayarnya ialah generasi akan datang. Kan? Jadi generasi yang akan datang perlu faham, kan, kenapa kita berhutang. Mereka juga hilang pekerjaan, kan. So kerajaan kalau berhutang, dan satu lagi yang saya nak bagi tahu, hutang negara kita ni, kan, hampir 97% adalah dalam negara. Mana dari pakai LSP dan sebagainya. Bukan dari luar negara, bukan dalam mata wang antarabangsa. US lah ataupun yen. So maknanya sepatutnya kita banyak gunakan hutang dalam negara. Jadi tak adalah masalah mata wang. Kan? Isu mata wang dan sebagainya. Berbanding dengan kalau kita banyak, negara banyak yang meminjam daripada IMF dalam dolar. Kan? World Bank dalam dolar. ADB dalam dolar. So, bila naik dolar ni, susah juga hutang negara ni. Tapi alhamdulillah kita ni hampir 97% adalah hutang dalam negara. Jadi kalau dia kerajaan menggunakan bond ataupun suku dalam negara, jadi ini tak ada masalah bagi saya lah. Maknanya dia boleh dikawal. Masih boleh dikawal. Dan harap tahun depan dalam bajet ni bahawa ekonomi pun akan meningkat. Tapi data-data menunjukkan ekonomi kita ni dalam suku ketiga. Suku pertama adalah sikit. Suku kedua memang merundum. 17 negatif, 17.1%. Baru ni dalam bulan September, ekspor telah meningkat. Kan? Hampir 60%. Melonjaknya. Ini ada sebabkan negara China pun telah banyak membeli barang dari kita lah. Khususnya dalam sektor elektrik dan elektronik. Kan? So ekspor kita sudah bertambah. InsyaAllah kita berdoa untuk suku terakhir ni ekspor akan meningkat lagi, kan. Negeri China dah okey. Kalau tengok sekarang ni dalam statistik IMF, semua ni negatif. Pertumbuhan ekonomi semua negara negatif, termasuk Amerika, Eropah, New Zealand, walaupun COVID ni telah dikawal. Cuma yang positif adalah negara China. 1.9% untuk tahun ni lah. Kan? Jadi kita ni adalah negara yang banyak berdagang dengan negara China. Jadi kita menggunakan ini adalah satu peluang untuk kita lah. Untuk ekspor barang-barangan chips, microchips dan sebagainya dalam sektor elektrik dan elektronik, insya-Allah. Dalam pada kita memfokuskan dalam era digital ini, kita tidak boleh melupakan juga mengenai teknologi hijau itu. Ini juga perlu diberikan satu pengkhususan dan juga perlu diangkat dalam belanjawan 2021. Pandangan Prof bagaimana? Ya, macam saya kata tadilah, mana ni kalau tengok ada perkembangannya, kan. Sentiasa ada perkembangan yang baru. Dan sekarang ni teknologi hijau. Kan? Teknologi hijau. Tapi teknologi hijau ni apa dia boleh buat? Kan? Itu yang penting ni. Apakah kesannya? Kan? Nampak kesan-kesan sekarang ni banyak pada alam sekitar. Kan? Itu baiknya. Alam sekitar. Bila kita nampak ada impak pada alam sekitar, kan, macam bawah ni kita pun ada banyak pencemaran lah, apa semua tu, kan, banjir lah dan sebagainya, kan. Lepas tu cuaca, perubahan cuaca yang terlalu drastik, kan. Bagaimana perubahan dan sebagainya memberi kesan ke atas pertanian, kan, untuk nelayan dan sebagainya. Betul. Tapi kalau kita gunakan alam semula jadi, kan, alam semula jadi ni yang hijau lah. Kan, kalau dia tengok di Eropah, khususnya di Jerman dan Belanda, masa saya pergi dulu, saya nampak banyak digunakan solar, kan, suria, kan, untuk ni, dan angin.
ya Allah, sebenarnya Malaysia ni kaya dengan ni semua ni. Betul. Solar, angin, kan, air dan sebagainya. Kan, banyak negara Afrika tu tak ada lah. Ya. Tapi kita bagaimana? Jadi sememangnya dalam bajet ni, kerajaan mestilah memperuntukkan lebih untuk teknologi hijau. Sebab dia menjaga alam sekitar, ekosistem yang baik, kan, untuk manusia, untuk semualah satu alam yang baik, kan. Dan kita boleh kurangkan gas. Sebab kita tengok di Cameron Highland pun banyak menggunakan rumah hijau, Betul. kan, untuk tanaman dan sebagainya. Betul. Masa saya kecil saya pergi ke Cameron Highland sejuk sampai tengah hari. Sekarang ni saya tengok malam je sejuk. Dan lepas tu Siang tu pakai t-shirt biasa boleh. dah boleh dah, kan. Allahu Akbar, kan. Jadi mungkin sinilah kita ada masalahnya, kan. Di situ kalau kita gunakan teknologi hijau, kan, so emission atau emisi karbon atau gas-gas ni boleh dikurangkan, kan. Tapi untuk itu kita perlukan R&D, kan. Kita tak boleh nak harap R&D daripada inilah Jepun ataupun Jerman sebagainya. Kita ada pusat R&D di universiti, kita ada juga di institut-institut penyelidikan. Ini perlu digunakan, diberi bantuan oleh dalam bajet ni, insya-Allah. Maksudnya akan perlu ada satu suntikan dana khas untuk mempergiatkan R&D ini, khususnya dari aspek teknologi hijau. Kalau kita lihat juga sekarang dalam kita menguruskan pandemik COVID-19, pencemaran juga berlaku, pencemaran air khususnya, sehingga menyebabkan terkesannya kepada pengguna di peringkat akhir. Kan, rumah di atas tidak ada air, payah daripada tingkat 11 nak turun ke bawah angkat air. Itu merupakan juga satu fokus. Bagaimana dalam isu ini, dalam bajet 2021 ini, isu air pada tahun ini saya rasa sangat banyak perlu juga diberi perhatian. Bagaimana? Ya, betul. Saya setuju sangat tu. Kan? Sebab itu juga ada pencemaran, kan. Dan tanggungjawab sektor perindustrian, kan, dan pengawasan. Tak, pengawasan tu kena ada. Betul. Kan? Kenapa kilang-kilang ni nak pergi semua ni campak dekat sungai? Kan? Mana pengawasan dan sebagainya lah. Saya rasa eloknya kita tengok balik apa yang telah berlaku di Jepun, di negara Eropah, kan? Bagaimana dia menjaga alam sekitarnya, khususnya air, kan? Air, kan? Di Jepun saya pernah pergi selalunya, air di sungai itu bukan setakat kita nak mandi, boleh minum lagi, kan. Inilah yang kita nak di Malaysia. Jadi tanggungjawabnya kerajaan satu, tapi yang paling penting adalah tanggungjawab oleh pekilang-pekilang ni, pemain industri, kan, dan juga rakyat. Kan, rakyat kena ambil peranan jugalah. Kalau betulnya dia ni adalah mencemarkan sungai dan sebagainya, mereka perlu melaporkan. Dan pengawasan tu amat penting bagi saya. Dan insya-Allah barulah kita akan ada satu agenda ni, untuk memastikan kita sayang sungai, kita sayang air itu sebab kita akan minum. Kan? Betul. Akhirnya. Bukan soal bajet semata-mata, tetapi kita juga harus memberi sumbangan kepada negara. Bukan saja kita meminta duit untuk memperkemaskan ekonomi kita, sumbangan kita semudah-mudah untuk menjaga sungai dan juga kebersihan alam sekitar, tanggungjawab yang perlu untuk kita beri fokus untuk pembangunan negara. Ya. Kata kunci dia sebenarnya sayangilah negara kita. Ya, sayangi negara kita, kita akan sayang semua orang, sayang alam sekitar dan sayang segalanya. Terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Datuk Dr. Mustafa Haji Muhammad Hanifah, Profesor Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia. Sama-sama, terima kasih banyak.